Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, pagi ini kita baca dari surah An-Nisa. Kita ulang bacaan kita dari ayat yang pertama dan kita sambung tadabbur kita pada ayat yang ketiga insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat, kurniaan dan anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita dapat sambung bacaan kita dan kita dapat sambung siri tadabbur kita, memerhatikan ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi petunjuk, panduan, pedoman dalam kehidupan kita. Dan tidak ada hamba yang paling bahagia melainkan orang yang mana mendapat petunjuk dari Tuhannya,
dan dia mengikuti petunjuk tersebut, mengikuti panduannya, mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya, sehingga akhirnya bila dia kembali kepada Allah, dia mendapatkan ganjaran dan kenikmatan serta dianugerahkan dengan nikmat dan anugerah yang lebih besar di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hiduplah dalam panduan syariat, hiduplah dengan panduan dari Al-Quran, panduan dari sunnah Nabi dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam aspek kekeluargaan, dalam aspek muamalah jual beli, dalam aspek ibadah, dalam aspek akidah, semua. Bahkan aspek ibadah dan akidah ni nombor yang paling utama, paling tinggi sekali. Akidah ini ialah kepercayaan kita. Jadi kata ada perkataan disebut istadillah thumma i'taqid. Kamu carilah dulu petunjuk, kemudian beriktikadlah dengan petunjuk tersebut, atau dalil. Istadillah panggil, carilah petunjuk berdasarkan dalil. Dalil maknanya hujah Quran dengan sunnah, kemudian barulah percaya dan iktikad. Sebab kalau tersalah iktikad tanpa dalil, nak ubah dia nanti payah. Dah tersalah percaya bahawa ada wali-wali yang menguasai alam ini, dah percaya dah, padahal tak ada. Bila kita kata sembahlah, hanya percaya beriman kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah, jadi payah nak ubah. Seperti mana yang telah berlaku kepada para penyembah berhala. Dia dah buat lama dah. Setelah daripada dia buat, dia sembah patung-patung yang banyak, Tuhan-Tuhan yang banyak. Tiba-tiba mari Nabi SAW kata, sembahlah Tuhan yang satu. Jadi kontradik dengan apa yang mereka buat selama ni dan yang mereka imani selama ni. Akhirnya yang berlaku, mereka menolak wahyu dan tetap berpegang dengan ajaran nenek moyang. Ini asbab kenapa? Kerana waktu nak percaya pertama kali tu, mereka percaya secara membabi buta, ikut je. Akhirnya bila datang dalil, nak ubah tu payah. Sebaliknya cara yang benar, cari dalil dulu. Macam Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia tahu, tapi dia tak jumpa je lagi Nabi yang terakhir. Dia tahu ada Nabi yang terakhir, jadi dia pergi cari situ, cari sini, cari situ, cari sini. Akhir sekali bila jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kata inilah yang dia cari. Dan ada beberapa sahabat lagi, saya lupa nama dia, waktu dia di tempat tinggal dia, orang duk sembah berhala, dia tak sembah. Dia duk tengok langit dan bumi, dia tengok gunung, dia tengok padang pasir. Dia kata, aku nak cari Tuhan yang telah mencipta semua ni. Aku tak nak sembah-sembah lain. Aku nak cari yang betul-betul berkuasa, menciptakan langit dan bumi, gunung, ganang, padang pasir, air dan sebagainya ni. Nak cari. Sehinggalah bila Nabi SAW muncul di Mekah dan mengisytiharkan kenabian baginda dan mengajak manusia beriman kepada Allah setelah kerasulannya, maka sampailah berita kepada dia. Dia kata, aku datang daripada Mekah, aku jumpa orang yang dakwa menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi sebagaimana yang kamu duk cari selama ni. Dia pun pergi ke Mekah cari mana orang tu. Akhir sekali jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya tentang Tuhan yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata, aku mengajak beriman dan menyembah kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Akhirnya dia beriman. Dia mencari-cari dalil, bukan duk main ikut je. Bila ikut tu kan, mulalah bertembung tu payah. Sebab itu kita alhamdulillah syukur kepada Allah, dan kita nak ajak sahabat-sahabat yang lain juga agar datanglah kembali kepada Al-Quran. Wahyu Allah yang paling agung, bahkan dia adalah kalam Allah sendiri.
Kalam Allah yang Allah sendiri yang menuturkannya, bukan main-main. Dan tidak ada zikir yang lebih agung daripada Al-Quran. Tidak ada petunjuk yang lebih agung daripada Al-Quran. Barang siapa yang berdamping dengan Al-Quran sebagai petunjuk, pemimpin, penunjuk jalan, maka dia akan sampai ke destinasi yang paling bahagia, paling istimewa. Itulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka mereka akan mendapat kesengsaraan, bahkan mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu berdamping dengan Quran, cari dalil dalam hidup ni. Walaupun orang tak suka, walaupun orang kata macam-macam, walaupun mereka para ahli Quran, ahli sunnah, mereka diuji, dicaci, dicerca, dihina, macam-macam, tapi tetap teguhlah di atas jalan kebenaran, kerana Nabi SAW pesan kepada kita supaya berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Dan sunnah Nabi adalah jalan Nabi, jalan hidup Nabi, yang mana Nabi datang kepada kita meninggalkan atau menunjukkan jalan hidup Islam yang berpandu kepada Al-Quran dan juga sunnah. Jadi inilah yang kita cari, yang inilah yang kita nak selusuri, dan yang inilah kita nak imani. Dan moga-moga Allah Ta'ala istiqamahkan kita di atasnya, dan Allah matikan kita juga di atas jalan yang benar ini, insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semua yang terkandung dalam Quran adalah indah, wahyu. Syariat itu mendatangkan kebaikan kepada kita. Sebab kita dah kata dah, syariat ini datang untuk menjaga maslahat kehidupan manusia, untuk menjaga maslahat kehidupan manusia. Dan maslahat manusia yang paling daruri, paling perlu, paling penting yang dijaga oleh syariat ada 5. Apa dia dah kita sebut? Islam ni datang menjaga agama. Yang kedua, nyawa. Yang ketiga, akal. Yang keempat, nasab, keturunan. Dan kelima, harta. Islam ni datang nak jaga yang tu. Sebab itu siapa yang kembali kepada Islam, insya-Allah Allah akan jaga apa yang Allah Ta'ala, seperti yang disebut oleh para ulama, istiqra' mereka setelah melihat kepada nas-nas agama. Dan inilah perkara yang dijaga paling utama dalam agama kita. Baik, maka ayat yang kita baca pada ayat ketiga ialah berkaitan dengan hukum kahwin, hukum kahwin dan juga hukum poligami, yang mana kita dah sebut dah sebelum daripada ni, bagaimana syariat itu datang sebagai solusi kepada masalah yang ada pada manusia. Masalah dari sudut peribadi, ada orang yang memiliki hawa nafsu yang lebih, maka dia perlu kepada lebih daripada seorang wanita. Kekuatan dia lebih, dia perlu kepada lebih daripada seorang wanita. Itu satu aspek. Aspek yang kedua, kerana jumlah wanita lebih ramai daripada jumlah lelaki. Aspek yang ketiga, kerana reproduksi, kerana perkembangan manusia harus disokong dengan ramainya wanita-wanita yang melahirkan. Jadi lelaki-lelaki sikit tak apa, biar wanita tu ramai, akhirnya berlakulah perkembangbiaknya generasi manusia. Dan Allah juga memberi solusi kepada wanita-wanita yang kematian suami, wanita-wanita yang pergi, suami dia pergi perang, meninggal, hak ni pergi perang, meninggal, akhirnya mereka ditinggalkan tanpa suami dan terpaksa menjaga anak-anak mereka sebagai ibu tunggal. Maka Islam memberi solusi kepada permasalahan-permasalahan manusia. Tapi dalam masa yang sama ada guideline dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam Al-Quran, ayat yang kita nak baca pada hari ini, sambungan dia ayat yang ketiga, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tidak boleh berlaku adil, maka
kahwinlah satu. Jadi ini syarat ataupun garis panduan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada kemampuan untuk kahwin, mesti juga adanya keadilan. Mampu dan adil. Mampu dan adil. Garis panduan untuk berpoligami. Garis panduan untuk berpoligami. Pertama sekali, kemampuan. Apa maksud kemampuan? Kemampuan lah. Mampu. Dari sudut mana? Dari sudut pertama, nafkah batin, dan yang kedua, nafkah zahir. Nafkah batin, tu tak usah cerita lah. Orang-orang faham lakon dah. Yang kedua, nafkah zahir. Apa yang maksud kemampuan? Kemampuan untuk makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Kemampuan yang asas. Yang mana kemampuan yang dilihat dari sudut syariat, bukan dilihat dari sudut kacamata manusia. Sebab kalau kacamata manusia, semua orang tak mampu berlaku. Bagi tahu kepada isteri, abang nak kahwin, abang tak mampu, dia kata. Nah, apa yang maksud abang tak mampu tu? Tak mampu dia. Hak ni kata, saya kalau nak abang kena sediakan kereta sebuah, rumah sebuah, duit nafkah 5,000 sebulan, barulah dia mampu. Contoh, kalau guna neraca kita, mampukah Nabi SAW? Sedangkan Nabi umur dia 3 bulan dapur tak berasak. Kalau duduk zaman kita, apa umur dapur pun tak berasak, nak bening. Contoh bahasa orang kita. Sahabat-sahabat Nabi begitu juga, keluar tengah-tengah hari cari makanan, lapar. Umar pernah keluar dengan Abu Bakar tengah-tengah hari kerana laparnya mereka. Sahabat-sahabat Nabi yang lain juga begitu. Kelaparan tu satu benda biasa zaman dia. Nak katanya dalam keadaan tu mereka dinilai sebagai mampu. Kalau zaman kita lagu tu, orang kita ni lah mari pejuang-pejuang feminism ni akan mari, ni semua ni poyo. Nah, GISB orang mampu GISB, tak apalah, moga dia letak rumah anak ni, rumah anak yatim. Nah, lain pula. Kemampuan yang dimaksudkan adalah kemampuan asas, basic, kemampuan dari sudut kekuatan dia lelaki, dan juga kemampuan asas, yang mana ada tempat tinggal, ada rumah, ada makan. Okey, alhamdulillah. Tak semestinya awak ni nak kena kemampuan dia. Kadang-kadang ada orang ni boleh nafkah 3,000 sebulan pun dia kata suami dia bagi tak cukup lagi. Hak boleh bagi 10,000 sebulan pun suami dia bagi tak cukup lagi. Ada hak bagi berpuluh-puluh ribu sebulan pun tak cukup lagi. Asyik tak cukup, berapa hak cukup? Bukan kata wanita, laki pula gitu juga. Istilah cukup ni, sampai tanah masuk mulut baru cukup. Semua manusia macam tu, baik perempuan baik lelaki. Kalau nak kira cukup, qanaah, dia cukup ni duduk mana? Duduk dalam hati. Istilah qanaah. Berapa ramai orang yang mana merasa cukup dengan apa yang ada, tapi dia bahagia. Saya pernah sebut dah baru ni kan, John Dye, ingat tak? Semua sini kan mana saya sebut ya? Nama dia John Dye. Saya suka cerita dengan dia. Cerita dia, saya tengok Facebook je baru ni. John Dye ni, dia cerita dia pergi Bangkok. Tu tak ada, tu kan cerita sini tak ada, banyak tempat pun lupa mana dia cerita. John Dye ni, dia orang Thailand, dia orang kampung. Orang kampung, lepas daripada tu dia hidup di kampung sampailah dia dewasa. Dia ikutlah kawan-kawan dia ni pergilah berhijrah, cari kerja di Bangkok. Duduk di Bangkok, dia kata aku sewa bilik kecil ya. Aku kerja 8 jam sehari. Keluar pukul berapa jam ni? Masuk keluar pukul 8, balik pukul 4 lah.
Balik penat, lelah, cara kerja begitu gini, cara cerita kan. Kadang-kadang balik letih. Tiap-tiap hari gitulah rutin. Pagi, keluar pagi, balik petang. Keluar pagi, balik petang. Tapi duduk dalam rumah bilik sepik. Makan pun makan makanan. Kadang-kadang boleh makan, kadang-kadang tak boleh makan. Kadang makanan very basic. Hidup susah hidup di bandar. Dia mari terfikir, dia kata, untuk ni ke aku hidup? Dia kata, dulu aku kat kampung, orang kampung kerja dalam setahun 2 bulan kerja. Tapi boleh makan mewah. Aku boleh makan nasi, ikan, ayam, daging. Aku duduk bandar, duduk rumah sepik, makan lebih kurang pun tak cukup. Kerja tak padan dengan apa yang aku makan, tak padan dengan apa yang aku dapat. Dia mari fikir, orang dulu kerja 2 bulan setahun. Sebulan untuk tanam, lepas tu masa tunggu padi nak masak tu kan, macam-macam. Ada pesta tu, pesta ni, pergi situ tangkap ikan hidup. Sampailah hujung tahun, tuai pula padi. Sebulan untuk tanam, sebulan untuk menuai. 10 bulan simpan makanan, makan, enjoy. Lepas tu rumah kampung besar-besar. Dia pun duk fikir-fikir, tak jadi aku. Dia balik daripada Bangkok, tinggal kampung. Dia ada tanam berapa ekar, 2 ekar kau begitulah kat kampung. Dia pun tanam. Dia tanam, dia tanam padi. Dia kata aku dapat dalam 10, dia bagi satu berapa tan, tak ingat dah dalam tan. Katalah dia dapat dalam 8 tan padi. Akhir sekali dia kata, aku makan 1 tan pun tak habis. Makanlah sebuah-buahnya nasi. Hak lain aku jual, aku boleh beli lauk. Lepas tu aku boleh cari makan ikan, aku boleh tanam sayur, aku boleh gini. Lepas tu dia kata, aku pun belajar buat rumah. Dia kata, buat rumah daripada sumber alam. Cari kayu, cari tanah liat, buat bata. Bukan rumah koman-koman, buah rumah macam tu. Rumah cantik, design ada tingkat, ada ini. Cuma guna sumber alam ada dekat-dekat dia. Dia buat bata dengan tanah liat, dia buat petok. Dia buat. Akhir sekali dia kata, dia ajar pula orang buat. Dia kata, aku buat rumah setiap 3 bulan dapat 1 rumah. Kawan aku hok di Bangkok tu, dia kata 30 tahun baru dapat 1 rumah. Memanglah buat dalam masa 1 bulan, tapi dia kena 1 tahun, tapi dia kena bayar selama 30 tahun untuk selesai 1 rumah. Aku 3 bulan selesai 1 rumah. Dia kata, saya pun duk fikir, apa sebenarnya? Bila dia tengok dia punya catatan kehidupan, saya kata, apa sebenarnya? Dia pun kata, sebenarnya manusia hari ni bukan makin maju, mereka makin mundur kerana mereka kejar benda yang mereka sendiri pun tak tahu. Hidup 8 jam sehari, tak tahu gimana. Hidup kita ni jadi macam orang zaman dulu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Banyaknya masa anak belah-belah orang. Anak buat belah-belah orang. Kelik noreh tidur, kelik nana tidur lepo. Apa nak buat gapo lagi hiburan dia? No, siapa beranak belah-belah orang. Pasal apa? Masa dia ada. Pesta tu, pesta ni zaman dulu. Pesta tu, pesta keluar satu kampung pergi buat. No, gotong royong, ada buat gotong royong. Rumah kita ni cuma panggil buat gotong royong. Berapa kerak yang hari ni? Bukan apa, tak ada masa. Something must be done supaya kita ni fikir balik, apa dia benarnya hidup kita? Nak kejar apa sebenarnya? Orang zaman dulu kerja hidup tenang. Sebab sebenarnya kita dipaksa untuk berfikir kalau oleh sebahagian manusia yang nak kita hidup lagu ni. Padahal kalau orang tak nak hidup, dia keluar daripada sistem. Riba lah contoh masuk. Pasal hidup kita ni memang riba ni masalah. Ramai orang terlekat dalam sistem ni bila dia termasuk dalam riba. Duduk dalam ni, pinjam je, habis. Start aja pinjam,
Dia tak boleh keluar daripada sistem tu. Dia tak ada kebebasan hidup. Dia dah letak diri dia 30 tahun. Letak sign agreement 30 tahun. Selagi tak selesai 30 tahun tu, kamu kena kerja siang malam, hanya untuk bayar tu. Bayar pun bukan hak mu ambil, mu bayar tu double daripada yang mu ambil. Sistem. Kalau orang keluar daripada sistem, dia sangat tak suka. Tapi manusia jadi gitulah. Akhirnya mereka melihat orang ni peluk kempen, mau hidup mewah, rumah besar, kereta besar, orang penuh, masuk sistem. Orang ni pun kempen, orang kaya begini, dia tak tahu jok hak hidup ni. Sayang, buat rumah besar, masuk sistem. Beli kereta besar, masuk sistem. Orang ni masuk sistem. Sistem apa? Sistem riba. Akhir sekali kita pun duduk gini, tak boleh nak buat apa. 30 tahun tunggu pecah dulu. Ada setengah sampai pecah tak habis lagi. Kita beli kereta habis dah bayar dah ni. Dia pergi bank nak ambil grant. Oh, cik ni habis ni, boleh beli kereta baru dia kata. Kita pun mula, boleh kereta baru, tukar kereta, sama lagi. Keep in system. Akhir sekali hidup kita tak ada masa untuk keluarga, tak ada masa untuk saudara mara, tak ada masa untuk terikat tak ada masa. Bukan setakat tak ada masa, Allahu Akbar, setengah-setengah tu anak seorang cukup dah, letih dah. Bukan letih apa, letih nak pegang anak seorang, bukan letih nak pegang anak seorang, masa dia telah diambil oleh sistem. Orang zaman dulu anak 13, 14 tak mengeluh, relax ya, cerita panggil itik gembo ayam kedek gitu dah. Itik gembo ayam kedek jalan belakang mak dia dulu. Gigi raya tu kat keluar van tu kat penuh gigi raya rumah. Zaman dulu happy, kehidupan, ada life. Saya dengar cerita mak ayah kat dia duk cerita sama ni kan, kampung kita dulu ni, Allah sungai ni jernih, abah pernah berenang daripada sini sampai sana, abah lah Johan begini. Orang dulu kutip kayu api, musim banjir ni, kira duduk di hilir ni maknanya orang sungai bawah. Musim banjir ni nak cari kayu api, mari ni kayu-kayu daripada hulu dia hanyut ni. Tengah air tengok kayu, pum pegang kayu, berenang sambil tepi duk tebing pula. Tengok kayu, kayu benar-benar ambil benar tak tepi, kupur kayu api daripada sungai yang bawa air banjir. Saya itu pesta, ada kehidupan, life. Musim nuai, cara musim nuai, musim banjir, cara musim banjir. Hak tangkap ikan, musim air darat. Kita dengar telopong, aku tak rasa zaman dulu. Zaman kita 70, 80-an lahir ni, anak kita 2000, kita tak ada benda nak cerita ke anak kita. Gapo kehidupan kita nak cerita? Abah dulu mikir, gapo yang aku berlaku kehidupan memori yang aku boleh bagi tahu ke anak aku. Dah, abah dulu kerja pukul 8 balik pukul 4, kerja pukul 8 balik pukul 4, kerja pukul 8 balik, kadang-kadang pukul 5, kadang pukul 6. Tu hal kita nak cerita anak kita. Tak sedap dengar. Tak sedap dengar. Nama dulu cerita penuh kegembiraan, cerita. Itulah kehidupan. Tapi hari ni manusia tak ada sense of life tu, tak ada. Hidup cari apa tahu. Saya katalah, kita ni nak kata keluar sebelah kaki ada lagi kereta nak kena bayar ke apa, tapi sebelah kaki kita ada life kita. Alhamdulillah, bangun pagi boleh solat subuh berjemaah di masjid, lepas solat subuh boleh mari duduk tadabbur, lepas daripada tu boleh pergi ni ayah sakit boleh balik. Setengah-setengah ni kalau ayah sakit tak ada dah orang. Alhamdulillah, saya ni mak ayah kata abah nak operate ni, tak ada orang di rumah, mak ayah orang yang kampung, tak ada orang nak balik. Okey, saya balik. Pasal apa? Kita boleh. Kalau orang duduk dalam tu, alah nak minta ngeboh apa semua gini nak lari. Pasal apa? Dah terikat dengan sistem. Minta cuti satu hal lah. Memang kena cuti dan sebagainya. Tapi nak keluar daripada tu pasal kita
Kalau setengah-setengah orang nak berhenti kerja, nak jaga mak ayah kampung, payah. Tak boleh. Pasal apa? Nak terikat. Akhir sekali hak duduk dalam life kehidupan sebenar, hak duduk kampung, hak tak pergi ngaji jauh, hak duduk dengan mak ayah, jaga suak mak, suak ayah pergi jalan, kadang-kadang tanam padi, cari ikan, ada lagi. Pasal apa? Mereka lah orang yang menikmati kehidupan yang sebenar. Jadi istilah kemampuan kita sebenarnya balik kepada isu kita. Kita sebenarnya telah meletakkan nilai kemampuan tu di luar daripada nalar syariat. Kemampuan pada kacamata orang-orang yang nak kena tengok selit gaji, nak kena tu, nak kena ni. Orang kadang-kadang driver taksi, tak ada apa pun, kahwin 3 pun okey ya, elok ya. Atuk saya driver lori je, kahwin ramai. Bukan nak sebut tu, kita kembali kepada apa yang kita cari dalam hidup sebenarnya. Zaman Nabi SAW keluar boleh pergi jihad, boleh niaga, boleh tu. Kehidupan 3 bulan rumah Nabi tak berasa. Tapi okey lah. Jadi sebab tu kita tahu apa tajuk kita sepakat tu. Tajuk kita nak sebut ni istita'ah tadi kan. Dari sudut kemampuan tadi. Sebab tu kemampuan tu bukan dilihat pada apa yang neraca kita. Neraca syariat Islam tu kemampuan very basic. Mampu tempat tinggal, makan minum, pakaian, okey, that's all. Dan sebenarnya kita jangan terlalu ni lah hidup ni. Dan sebab kita terlalu tinggi itulah nak cari tu, cari ni, cari tu, cari ni. Tengok kawan beli kereta, kita nak beli kereta. Padahal kita kalau tak beli kereta pun okey je. Okey, kalau kita kata tak boleh start kereta dah jadi kepala, it's okey, belilah kereta yang mana kadar kemampuan kita. Tapi dah kawan beli Mercedes, kita nak beli Mercedes. Kawan beli BMW, kita beli BMW. Kawan beli kereta besar sikit, kereta Porsche, kita beli kereta Porsche. Setengah tu pergi pakaian pula, bak pakaian. Kita padahal pakaian kita baju harga RM80, RM70. Okey dah, boleh pakai dah. Ataupun jubah perempuan terpakai RM120. Okey dah. Tapi dia tak boleh, yang kawan dia pakai baju RM1,000 lebih. Mana pakai RM1,000 lebih? Baju pun ada, harga RM2,000-3,000 ada, okey tak ada. Tujuannya nak tutup aurat. Boleh kalau kita betul-betul mampu, tak ada masalah. Kualiti ni boleh kita pakai. Tapi kalau kita betul-betul mampu. Cuma manusia ni kadang-kadang sifat qanaah tu. Yang saya sebut tadi qanaah. Saya ingat baru jumpa titik kembali. Sifat qanaah tu, rasa cukup tu duduk di dalam hati. Bukan pada harta sekeliling kita. Sebab tu Nabi SAW rasa innamal ghina ghinan nafs. Nabi kata kekayaan yang sebenar adalah kekayaan yang ada di dalam hati. Kaya, John Dai kaya. Dia kata rumah aku ada berapa biji dolar ni dekat kampung. Rumah banglo, design bukan orang kampung jangan buat rumah primitif. Design cantik ni. Cuma rumah dia daripada tanah liat. Ada plaster cantik, bilik-bilik cantik, tangga cantik, semua dia buat. Lepas tu dia buat teknologi, sampai John Dai lagi. Dia buat teknologi penapisan air daripada arang, buat arang sendiri, dia didik orang. Dan dia kata kita hidup. Pasal apa kita sebar masalah? Sebab kita hidup against nature. Kita ikut ni, hidup kita lawan alam. Padi ada, kita tambung-tambung, kita buat rumah. Air ada, sungai ada, kita buat saluran rongkang, buat masuk dalam sungai. Akhir sekali ikan mati, pokok mati, apa mati. Lepas kita makan apa? Kita makan processed food. Padahal orang dulu makan ikan segar. Kalau ayah saya cerita mesti takat ikan pula cerita. Ikan haruan, ikan kelip, besar-besar makan. Balik. Saya sempatlah dulu zaman kecil-kecil cari etok. Tahu etok? Etok ni macam apa? Kerang kecil tu lah. Tapi dia sungai ni. Etok pergi main dalam kebun kelapa sawit. Zaman dulu kita tak mikir ular kau berapa pergi dah tak ada. Kita fikir masuk hutan pergi
Seronok. Baliklah satu tin. Ini masuk kicap. Saya ingat lagi. Saya balik etok tu mak saya goreng masuk kicap. Sedap makan gitu. Maknanya live kita tu. Jadi makan jangan sampai air. Wak tapis diri apa semua. Akhir sekali kehidupan dia nampak bahagia dia daripada kawan dia. Dia kata kawan aku ngaji tinggi duduk di Bangkok. Adalah rumah sebiji, aku ada 10 biji rumah dia kata. Ikut nak duduk rumah mana? Ajar orang pula buat rumah tu. Something kita kena fikirlah. Baik. Jadi istita'ah kembali. Istita'ah ni pada qanaah. Satu sifat istita'ah yang basic. Yang kedua, kita terutamanya para wanita lah, pada bab al-qanaah ni dilihat sebagai kemampuan, kecukupan yang ada pada very basic. Bukan kita jangan siapa bangun, jangan siapa aku panggil merempat, tak ada aku duk mano, tunggal langgang keluarga anak situ seorang di sini seorang dah. Hidup dalam keadaan very basic. Itu istita'ah yang pertama. Kemampuan, syarat dia. Syarat yang kedua ialah keadilan. Syarat yang kedua adalah keadilan. Adil ni dalam Quran ada 2 ayat. Pertama ayat yang kita baca ni, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut untuk berlaku adil, maka cukuplah dengan satu. Ada satu lagi ayat Quran, surah An-Nisa juga, nanti kita akan jumpa di hujung nanti, iaitulah walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Kamu tidak akan mampu berlaku adil walaupun kamu berusaha. Kalau dah tak mampu, kenapa Allah Ta'ala biarkan ada syariat ni? Jadi seolah-olah Allah suruh berlaku adil. Dalam ayat lain Allah sendiri yang kata kamu tak mampu berlaku adil. Wujud seolah-olah dua kontra. Allah yang suruh berlaku adil, dalam ayat yang lain Allah sendiri kata kamu tak akan mampu berlaku adil. Macam mana kita nak harmonikan dia? Sebab memang Allah Ta'ala kata walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, kamu tak akan mampu. Tapi dalam keadaan dia kata tak akan mampu, dia juga suruh berlaku. Macam mana? Kalau kumpul ayat yang kedua, tak ada seorang rabuk boleh kahwin. Betul tak? Tapi macam mana nak harmonikan? Nabi SAW, sampai Nabi sendiri pun pernah berdoa, ya Allah, ada lafaz tu. Ya, sekejap. Lafaz yang Nabi SAW sebut, mana tadi jumpa dah tadi. Nah, okey. Kana Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqassimu baina nisaihi fayadil, thumma yaqulu Allahumma inna hadha qasami fima amlik fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah bahagianku yang aku mampu buat kepada isteri-isteriku. Nabi ni dia bagi-bagi malam pada isteri-isteri dia. Lepas tu dia berdoa, ya Allah, inilah bahagian-bahagian yang aku mampu untuk aku bahagi pada isteri-isteriku, maka ampunkanlah aku, fala talumni, maka janganlah engkau cela aku pada apa yang aku tidak mampu, yang aku tidak miliki dan kamu miliki. Dalam istilahnya Nabi sendiri berdoa kepada Allah agar dia tidak dihukum oleh Allah pada apa yang dia tidak mampu. Maka ulama dalam bab ni kata yang adil dari sudut persamaan pembahagian malam. Pembahagian malam, kemudian apa lagi? Dan sudut nafkah.
Yang kedua, yang tidak mampu ialah pada sudut masalah hati, masalah hati dan juga cara dia bersama. Itu pulang. Pasal itu dalam benda yang dalam hati ni, kalau sayang hak ni lebih, hak tu kurang, hak tu benda yang Allah Ta'ala campur rasa dalam hati. Yang tu tak mampu. Jadi kalau dia kata nak mampu semua adil, siapa malam kena sama, tentang kena sama, sayang kena sama, hak ni pun kena sama, tak mampu berlaku. Memang sungguh tak akan mampu. Tak ada yang akan mampu. Allah sendiri yang kata, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Tapi berlaku adil pada apa yang kita mampu. Itu pun masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang adanya budi bicara di antara suami dengan isterinya, sebagaimana yang berlaku antara Nabi dan juga Saudah binti Zam'ah, yang mana dia nak kahwin dengan Nabi tapi dia tak perlu kepada giliran malam, dan dia hadiahkan giliran dia kepada Aisyah radhiyallahu anha, sebab dia hanya nak bersama dengan Nabi secara title sahaja sebagai seorang isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia pun dah tidak berhajat kepada hubungan suami isteri secara batin. Maka dia pun tak apalah, malam dia tu dia hadiahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan adanya keluasan dalam bab budi bicara dalam perkara ini. Tapi yang penting bersepakatlah dia panggil, bertolak ansur, macam-macam lah banyak, agar harmoninya sebuah perkahwinan. Jadi istita'ah dan juga adil. Bahkan kalau tidak adil, memang Allah Ta'ala bagi ancaman. Kata Nabi SAW, siapa ada dua isteri tidak berlaku adil, hari akhirat nanti dia sengit, jalan sengit, tempang. Tu kita minta keampunan daripada Allah, dan kita panggil bermaaf-maafan lah sesama. Kadang-kadang hak adil tak adil ni, hak seorang masalah juga, ramai lagi. Tapi dia jadi poligami tu jadi mangsa. Padahal yang masalah rumah tangga ni, kalau kita tengok cerai-berai di mahkamah, hak satu pun cerai-berai, bukan sebab poligami je, macam-macam. Ala kullin, inilah antara hikmah di sebalik sebuah syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada hamba-hambanya. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Taala kata, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal muallaqah. Jangan kamu cenderung kepada salah seorang sehingga kamu meninggalkan seorang lagi, seolah-olah dia ni diceraikan. Maksud hak tu tak cara langsung, hak ni cara sungguh. Tu lainlah. Ni cara, hak tu cara. Hak lebih kurang tu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengharmonikan antara isteri-isteri. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Habis ayat tu, au ma malakat aymanukum. Jadi maknanya kalau lebih lagi daripada tu, maka pergilah pula kepada hamba-hamba. Au ma malakat aymanukum. Apa maksud terjemah dia tadi? Dan kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja, atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Kenapa disebut hamba-hamba perempuan? Kerana dalam hukum syariat, Allah Azza wa Jalla mengizinkan tuan kepada hamba-hamba wanita mendatangi hamba-hamba wanita dia yang belum berkahwin lah. Of course lah, jangan dia tu ada suami sama-sama hamba, tak boleh lah. Yang belum berkahwin dia boleh. Pasal apa? Ini sebahagian daripada bentuk pembebasan dari perhambaan. Kalaulah dia bersama, tiba-tiba ada anak, maka wanita tersebut nama dia Ummul Walad, dia panggil
hamba yang memiliki anak daripada tuan. Berarti anak dia tu merdeka. Dia ibu kepada orang merdeka. Dia bukan lagi hamba, dia separuh kaki. Bila suami dia ataupun tuan dia mati, yang merupakan ayah kepada anak dia ni, maka dia automatik merdeka. Dia tidak lagi jadi hamba. Okay? Kalaulah dia ni tidak bersama dengan ayah tu, dia mati, anak dia mewarisi harta, termasuklah hamba-hamba ayah dia. Okay? Kalau ayah dia bersama dengan hamba tu, dia tak boleh dah lah. Pasal dia sudah dikira pernah bersama dengan ayah dia. Jadi dia akan, tu pun dipanggil panggil istilah dia, kalau umul walad memang merdeka lah. Hak tu saya kurang pasti kena cek balik. Cuma nak sebutnya, dalam syariat diberi keizinan. Salah satu daripada bentuk pembebasan kepada hamba. Tapi kalau dia nak lagi bagus, dia merdekakanlah hamba dia tu. Itu hukum satu. Tapi kalau orang yang lebih, orang panggil kedermawanan, baik hati, dia nak merdekakan tanpa dia dapat apa-apa balasan, itu terpulang jugalah. Tapi dari sudut hukum, Islam membenarkan seorang itu bersama dengan hambanya secara baik ni, bukan secara paksa dah. Secara baik. Bahkan dia dilayan seperti mana layanan dia kepada orang-orang merdeka. Bukan sekadar seolah-olah dia jadi hamba tu macam orang kafir buat dah. Orang kafir memang dia buat jadi hamba betul lah. Islam ni dilayan dari sudut baik, makan minum, pakaian diberikan dan sebagainya, dan diberi keizinan untuk bersama. Setelah daripada tu dia akan jadi wanita merdeka. Itu salah satu daripada tu. Maka kalau tak mampu satu, kalau tak mampu kahwin banyak, tinggal satu, maka tak cukup juga lagi. Pakailah hamba-hamba yang Allah anugerahkan, Allah bagi kepada kamu. Dulu dari sudut hukum. Hari ni perhambaan tu dah tak ada. Alhamdulillah lah. Hukum tu tak ada walaupun hamba tak ada. Apakah akan kembali perhambaan? Wallahu ta'ala alam. Hukum ada, tidak nasakh. Cuma hamba je tak ada namanya. Pasal kita dah ada perjanjian untuk memerdekakan orang-orang yang dulu dianggap sebagai hamba. Macam mana orang boleh jadi hamba? Tawanan perang. Tawanan perang zaman dulu, bila dia tawan, maka dijadikan hamba. Zaman dulu sistem tu. Tapi alhamdulillah, Allah menggalakkan untuk dimerdekakan hamba-hamba ni. Cuma sistem tu diiktiraf dalam agama. Sistem tu diiktiraf. Bahkan mereka ni tidak dibunuh. Tawanan perang ni, kalau orang hak jahat, tak ada sistem ni, dia akan bunuh semua. Tangkap, bunuh. Islam tak. Islam, orang yang lawat, bunuh. Orang tua, kanak-kanak, wanita diselamatkan. Tapi bila diselamatkan, of course dia tidak duduk dalam penjara-penjara, tidak ditawan dalam penjara pergi makan, tak. Ditawan maknanya diletakkan di rumah-rumah orang Islam sebagai hamba. Tapi diperintahkan untuk diberi makan, diberi minum, diberi pakaian, dilayan dengan layanan yang baik, makan sama dengan apa yang kita makan. Mereka tidak disia-siakan nyawa mereka. Bahkan diharapkan mereka ini masuk dalam agama Islam. Ada yang sampai akhirnya berkahwin dengan tawanan perang mereka, hamba mereka tu. Akhir sekali jadi wanita yang merdeka. Islam ni sistem yang sangat indah. Jangan tengok sudut, oh hamba. Bunyi hamba kita nampak macam mana Mak Saleh buat hamba. Ambil hamba daripada Afrika, letak dalam kapal Mak Sadin, bawa pergi ke Europe, bawa pergi ke Amerika, dengan rantainya, dengan tu bagi makan, bagi minum, jadi macam binatang. Itu sistem perhambaan kafir. Tak sama dengan sistem apa yang Allah Ta'ala izinkan. Tak ada langsung persamaan, totally different. Islam ni datang menyelesaikan maslahat, termasuklah maslahat tawanan perang tadi.
Kalau tak ada sistem hamba tu nak buat macam mana? Pertama, kena habis, bunuh belaka. Habis. Anak kecil, wanita, habis bunuh. Apakah itu kita redha? Tak juga. Lepas tu kalau dia ditangkap, letak dalam penjara, semua sekali letak sumbak dalam penjara. Apakah itu kita redha? Yang terbaik, Islam letak dia di bawah kawalan orang-orang Islam. Tapi of course lah, status dia bukan status merdeka macam biasa, tapi diperintahkan untuk dilayan, diberi makan, diberi pakaian, diberi minum, tempat tinggal, diajarkan ilmu-ilmu agama, sehingga akhirnya kalau dia beriman kepada Allah, itu nikmat. Itu nikmat. Kalau seorang, dua orang, tiga orang beriman, itu nikmat. Kalau kamu rapuk dia baik, kamu merdekakan dia. Dia maknanya dia sudah habis dah. Tak kira tempoh dia berapa. Isteri-isteri Rasulullah berapa ramai tawanan perang. Safiyah binti Huyai tawanan perang. Datang sampai akhirnya bila Nabi tengok, Nabi merdekakan dia dengan telah jadi isteri Nabi. Mas kahwin dia Islam dan merdeka. Kahwin. Jadi wanita merdeka. Itu Nabi, orang lain mengerti itu juga. Berapa ramai setelah sampai, akhirnya mereka berkahwin dan merdeka. Tak ada lagi duduk di penjara, duduk di azab, diseksa. Apa yang orang tengok dalam sistem perhambaan tu adalah sistem perhambaan barat yang zalim, yang jahat. Sehingga akhirnya bila kata, oh zalimnya Islam, dah lah kena paksa jadi hamba, lepas tu kena rela pula untuk bersama dengan Tuhan dia. Tak ada gambaran yang kita ada dalam minda kita, media ada dengan hak barat. Kita tahu Islam ni layan sangat istimewa, sangat baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dengan agama kita dan meletakkan pandangan kita adalah pandangan yang baik terhadap agama kita. Kerana Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan syariat sebagai pembatas hukum untuk menjaga maslahat manusia. Zalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu lebih dekat supaya kamu tidak berlaku zalim. Tengok Islam ni kata lebih dekat daripada kamu berlaku zalim. Kalau tak mampu, jangan buat kerana kamu akan berlaku zalim. Kalau tak mampu ni kena hamba. Kalau tak ada hamba, tak ada juga, akhir sekali puasa jelah. Dah kahwin pun tak mampu, waktu pun tak mampu belaka. Ada lagi satu jalan excuse, iaitu puasa jelah. Nabi kata, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Para pemuda, siapa yang mampu daripada kamu, berkahwinlah. Tapi kalau tak mampu, fa'alaihi bisawm. Jalan keluar terakhir tak mampu juga, banyakkan berpuasa. Tapi kalau dia tidak dikawal dari sudut neraca agama, tuan-tuan ingat nafsu ni kalau tidak dikawal, Islam kawal agar dilepaskan pada tempat yang halal. Kalau tak channel pada tempat yang halal, kawal, apakah dia akan tertahan? Tak, dia akan terlepas juga pada kawasan yang haram. Itu ada kempen anti poligami. Hak duk swinger tu berapa tu? Hak saya sebut aplikasi swinger, tahu ingat tak? Apps tu 197K dia punya pengguna apps tu. Swinger, tukar suami isteri. Aku pinjam isterimu, mu pinjam isteri aku. Tukar. Kita duk nampak ni, Allah dah channel ni benda halal ni. Kita tak boleh feminisme kata. Tak boleh, wah satu je. Tuan-tuan ingat boleh tahan ke? Kita tahan ni, Allah dah channel. Allah ni bagi nafsu, dia bagi jalan dia. Ni saluran yang halal. Tutup hak ni. Agak-agak dia macam air. Makin lama makin nafsu tu makin membuat-buat, akhir sekali wujudlah kerosakan dalam benda yang haram. Zina, swinger, sumbang mahram, semua benda tu masalah.
liwat, homoseksual, lesbian dan sebagainya. Wanita sama wanita tak ada tempat nak melakukan. Lesbian, laki dengan laki sama, duduk satu tempat. Homo. Nak gimana kita ni? Islam bagi satu jalan penyelesaian. Ni tempat dia. Dan siapa yang mendatangi secara halal, dia diberi pahala malah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi gitulah, mungkin kerana kita ni dah sebahagian sistem juga tu dia panggil. Sistem pemikiran barat, budaya barat. Dia channelkan orang Islam supaya berfikir seperti barat, hidup seperti barat, bermuamalah seperti barat. Akhir sekali kita tinggalkan syariat Islam. Kepala otak kita ni walaupun pakai kopiah, walaupun pakai jubah, tapi dalam dia hidup masih lagi terikat dengan sistem mereka. Pergi ke mahkamah, Tok Hakim pun pakai lah rambut putih, walaupun muka dia kulit hitam macam saya, tapi konon-kononnya dia adalah Mak Saleh, pakai lauk putih. Nak juga jadi macam dia juga. Undang-undang pakai hak dia, sistem riba pakai hak dia. Apa hak dia? Hak dia, hak dia. Kenapa dia tinggal hak kita ni? Tak ada. Tinggal sikit je lah. Bab-bab hak dia bagi sikit. Ekonomi pun kita panggil je hukum ekonomi Islam, tapi belum 100% lagi Islam. Itulah dia tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi habis juga ayat yang ketiga hari ni lah, kira okey lah. Alhamdulillah. Amal ni orang bila nak habis ayat ni, ustaz semangat betul cerita bab ni, dia kata. Habis dah bab ni. InsyaAllah kita sambung minggu depan. InsyaAllah lah. Jadi esok tak ada kelas lah. Khamis pun tak ada kelas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan kita dalam sihat wal afiat. Kita jumpa pada minggu depan. Itu pun akan dimaklumkan lah. InsyaAllah moga-moga tak ada apa yang berlaku. Kita jumpa minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.